Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita muka surat 51 kan? Surat 51 yang ni 51 ni. Tajuk wa qawluhu alaihi salatu wassalam ma saqathu as-sama'u fa fihi al-ushru. Ni masih lagi cerita tentang ta'arud, percanggahan antara lafaz ayat hadis ataupun Quran yang berbentuk nas dengan yang berbentuk zahir. Mana bagaimana berlaku, kan kita tengok dah hari tu kita beritahu sebelum ni contoh-contoh yang diberikan. Apabila berlaku percanggahan antara nas dengan zahir, maka yang rajihnya dipilih nas. Nas ni maksudnya ayat tu konteks ayat. Konteks ayat tu maknanya konteks ayat tu nak cerita tentang apa. Kalau ayat Al-Quran mari memberitahu tentang satu hukum, contohnya jual beli dengan riba. Kan? So kalau ayat Quran datang tu dia nak cerita tentang apa? Ini kita panggil nas. Kemudian dalam ayat tu ada satu-satu perkataan yang kalau kita baca kita rasa ini zahir makna dia gini. Ini panggil zahir. Kan? Tapi kadang-kadang berlaku percanggahan di antara kehendak nas dan kehendak zahir. Jadi nas itu konteks ayat asal. Sebab itulah kita akan pilih nas. Bila tembung antara nas dengan zahir, kita pilih nas. Ini di antara satu contoh lagi yang diberikan, pertembungan di antara nas dengan zahir. Tapi sekarang ni, contoh yang diberikan ni bukan zahir. Bawah sikit pada zahir, kita panggil mu'awwal. Yang boleh ditakwilkan. Yang boleh ditakwil. Contohnya perkataan sedekah kan? Sedekah ni memang zahir dah. Sedekah ni maksudnya dalam syariat dia makna dia keluarkan harta kan. Tapi itu zahir lah. Semua orang tahu. Itu zahir. Tapi dia masih lagi ada makna lain. Makna lain maksudnya keluar harta tu mungkin zakat. Kan? Ataupun mungkin sedekah biasa tu, sedekah kita panggil sedekah nafilah kan. Beri sedekah biasa, sunat, kita panggil sedekah lah. Bahasa Melayu kita. Ataupun sedekah sini mungkin bermakna ushrun. Ushrun mana 1/10 yang kita keluarkan daripada tanaman yang kita perolehi daripada tanah yang tidak milik kita, tanah kerajaan. Kita pergi ambil, kita beri tanah. Kerajaan pun tak cara di situ kan. So kita pergi ambil tanah situ, bila dia berbuah apa semua, so hasil tanaman tu kita kena bayar 1/10. Ini juga dipanggil sedekah juga. Jadi hak mana satu? 3 ni kan. Jadi kalau kita kata hak ni, so maknanya kita sudah takwil. Yang 3 ni kita takwil usyur. Asalnya zahir kan? Asalnya zahir. Sekarang ni kita takwil jadi usyur. Takwil. So takwil ni rendah lagi lah pada ni. So ini maksudnya berlaku percanggahan antara nas dengan mu'awwal. Kita tengok contoh dia kan. Hadis Nabi wa qawluhu alaihi salatu wassalam ma saqathu as-sama'u fa fihi al-ushru. Ma apa-apa lah sini, hasil tanaman yang diairi oleh saqat. As-sama' langit lah. Langit maksudnya air hujan lah, takkanlah langit mengairi bumi. Sesuatu yang diairi oleh air hujan, maka maknanya tanah tadi, tanah yang kita kerjakan dan tanah itu bukan milik kita kan, maka fafihi al-ushru. So dia kena bayar 1/10 lah. 1/10. Dan ini dia panggil nasun.
Nas maknanya hadis ni nak cerita apa benda? Nak cerita apa-apa sajalah hasil tanaman, tak kira hasil tanaman tu sayur ke, buah-buahan ke, ataupun boleh tahan lama. Tahan lama macam beras, padi kan, tamar, zabit, semua tanam-tanam tu, anggur. Boleh tahan lama lah kalau kita anggur boleh jadi zabit. So ni nas. Nas nak cerita tentang fi bayanil usyur. Keterangan tentang kena bayar 1/10 hasil tanaman. Sebab dia nak cerita apa ni? Sebab khilaf sikit lagi di kalangan ulama. Yang ni katakan semua kena bayar, tak kira kan, tak kira jenis, jenis hasil. Satu lagi hadis bercanggah ni. Yang ni nas ni. Nas kata tak kira jenis macam mana hasil tanaman, tak kira hasil tanaman tu mudah rosak ke, kan sayuran buah-buahan tak tahan lama kan, ataupun yang tahan lama 1 tahun boleh simpan. Setengah ulama kata 1 tahun, hak jenis 1 tahun sahaja boleh bagi 1/10. Hak jenis macam sayur-sayuran tak perlu usyur. Sebab ada hadis ni, laisa fil khadrawat, tidak pada al-bukul sebenarnya. Khadrawat ni bukul. Bukul maknanya ni lah, sayur-sayuran, buah-buahan. Cuma sadaqatun. Tidak perlu bayar sedekah. Jadi sedekah ni tak tentu kan. Yang saya sebut tadi ada berapa makna tadi kan? So sedekah sini ulama kata usyur. Maknanya tidak perlu bayar 1/10 untuk tanam-tanaman yang berbentuk sayur-sayuran dan juga buah-buahan. So bila kita dah tentukan dia ni tadi usyur, bukannya zakat, bukan sedekah, maka dia nama dia sekarang ni sedekah yang asalnya makna zahir tadi. Jadi maknanya yang telah ditakwilkan, muawwalun. Muawwal fi nafyil usyri, menafikan usyur. Mana tak perlu, kali sini makna usyur sini laisa kan, mana tak payah bayar lah kan. Laisa ni makna nafi lah kan. So sedekah ni kita dah bubuh makna dia usyur. So, sedangkan yang sini sini totally makna tak kira khadrawat ke tak khadrawat ke, semua kena bayar. Yang mana sini umum, sini ni umum, sini nafi pula umum. So mana bercanggah kan yang sini dengan yang sini. Li'anna sedekah, perkataan sedekah sini tahtamilu, ada ihtimal banyak makna, wujuhan. Makna yang anak kata tadi lah, zakat, sedekah, usyur. Okey, yang seterusnya. So, kan nombor 1 kalau kita dah beritahu nombor satu nas, nombor 2 zahir. So nombor 3 muawwal. So kalau bertembung ni antara 3 ni, kalau yang ni bertembung dengan yang ni, pilih yang ni juga. Yang ni bertembung dengan yang ni pun pilih yang ni juga. Sebab nas kuat lah. Sebab nas tu konteks ayat yang sebenarnya yang dikendaki. So fayatarajjahu, maka diterjihkan yang pertama lah, al-awwalu. Awal maknanya nas ni, nas mengatasi ala yang kedua, al-muawwal. So mana hadis ni kita tak pakai lah. Ni yang laisa fil khadrawat sadaqatun, sebab dia bercanggah dengan hadis ma saqat as-sama fa fihi al-usyur. Habislah kan? Habislah tentang jadi yang imam ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ni ma saqat ni totally ni tak kira khadrawat tak khadrawat, ini Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i punya banyak syarat, Imam Syafi'i yang sebagainya, dia kata barang tu mesti 5 wasak. Mesti 5 wasak. Dan barang tu mesti tahan lama. Tahan lama mana 1 tahun. Jadi barang-barang yang 1 tahun seperti beras, padi, gandum, syair, bali apa semua tu kan. Ini barang-barang ni sahaja. Jadi khadrawat tak termasuk lah. Jadi dia pakai hadis ni. Imam Syafi'i pakai hadis ni. Pakai hadis ni menolak yang ni. Maknanya yang ni pun dia pakai juga, tapi ditaksiskan oleh yang ni. Kan?
Yang ni taksis. Maknanya yang khadarawat tak boleh pakai lah sebab dia tak tahan lama. So Imam Syafi'i pakai dua-dua lah. Sini. Yang Hanafi tak, dia ta'arud dua ni, dia pakai yang ni. Yang Abu Hanifah. Abu Hanifah. Dengan Imam Abu Yusuf dengan Imam Muhammad tu dia sama dengan Imam Syafi'i. Okey. Habis tentang nas. Sebab kita ngaji tentang apa sekarang ni? Okey, sekarang ni kita ngaji tentang apa? Kita ngaji tentang mana dia? Kita ngaji tentang taqabul. Taqabul, istilah-istilah dalam syarak yang opposite antara satu sama lain. Satu istilah zahir, istilah nas, mufassar, muhkam. Lawan dia khafi, muskil, mujmal, mutasyabih. Sekarang ni kita dah zahir dah lalu, nas dah lalu, sekarang ni mufassar pula. Mana kalimah yang dalam bahasa Arab tu, dalam ayat Al-Quran ataupun hadis tu, dia kemungkinan makna dia jelas, dipanggil zahir. Atau kalimah tu bukan ni, nas bukan kalimah, dia konteks ayat tu. So konteks ayat tu nak cerita apa, kita panggil nas. Kemudian satu lagi, mungkin kalimah tu perlukan kepada tafsir, kita panggil mufassal. Kita panggil mufassal. Okay, sekarang ni kita nak mengaji tentang mufassal. Wa amal mufassal, adapun lafaz yang mufassal, fahuwa, dia adalah ma zahara al-muradu, ialah sesuatu yang zahir makna dia, yang diketahui daripada lafaz, minal lafaz. Fahuwa ma zahara al-muradu bihi minal lafaz. Kemudian jelas tu bukan lafaz tu jelas, tapi dengan keterangan bibayanin min kibalil mutakallim, daripada pihak orang yang bercakap. Maknanya kalau Quran daripada pihak Allah lah. Kan? Kalau kita sendiri, kita bercakap tu, misal kita bercakap habis. Maksudnya gini tengok fasajadal malaikah. Habis itu. Sini kan? Ni habis itu. Habis ini. Ini okey. Orang pun tertanya-tanya, adakah semua malaikat ni? Ataupun sebahagian besar malaikat? Jadi mutakallim, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia lanjutkan lagi. Kulluhum. Kan? Kulluhum. Semuanya. Jadi semuanya mufassar. Mufassar. Kerana dia ditafsirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang keluarkan ayat ni kan. Kemudian kulluhum pula mungkin ada lagi keraguan. Kulluhum tu zahir dah, jelas dah. Tapi mungkin ada ihtimal lagi. Ihtimal apa? Semua tapi sekaligus ke, ataupun semua sujud sekaligus macam semaya tu, ataupun seminit orang, seminit yang lain, hal lain pula, pihak lain pula, kan? Jadi ajma'una maknanya sekaligus. Jadi yang ni menerangkan yang ni, menerangkan kepada yang ni menerangkan kepada yang ni. Jadi lafaz ni lafaz mufassar. So kalau sekiranya mutakallim, dia hilangkan keraguan di haisu, di mana la yabqa, tidak ada lagi bersama dengan keterangan tadi ni, kulluhum ajma'un ni kan, di keterangan ni terhadap yang ni kan, tiada lagi ada kemungkinan, ihtimal situ ada kemungkinan nak takwil lagi, tak boleh. So, setengah kadang-kadang lafaz ni memang khusus dah, tapi ada boleh takwil lagi, macam malaikat khusus dah, bukan maknanya jin ke apa kan, dah khusus. Tapi ada makna lagi, kita boleh ada makna lain lah selain itu. Kita panggil taksis. Kan? Kemudian hak taksis dah. Betul, taksis. Kemudian kalau taksis pula, contohnya lafaz tu am. Kan lafaz am. So, kemungkinan maksud dia bukan semua. Kita nak masukkan khusus. Macam insan kan? Umum kan? Mungkin kita maksudkan situ rajul, lelaki. Maknanya am itu boleh lagi ditaksiskan. Khusus pula boleh lagi ditakwilkan. Ada kemungkinan lagi. Contoh misaluhu. Contoh bagi mufassar fi qaulihi ta'ala. Fasajadal malaikatu.
Fasajada malaikatu. Maka sujudlah kepada Adam sekalian malaikat. Kulluhum, semua mereka. Ajma'una, all together. Jadi isim nama qasmul malaikati, semua orang tahu belakang kan. Ini panggil lafaz zahir. Makna dia umum, fil umum. Tapi kalau yang umum tadi kita kata, kalau umum ada ihtimal taksis kan. Illa annal ihtimal taksis qaimun. Melainkan di sana ada kemungkinan taksis. Mana bukan kita masukkan semua kemungkinan. Maknanya sebahagian besar. Orang Arab memang bercakap pun maknanya kalau dia bubuh alif lam tu dia cerita sebahagian besar, bukan semua. Kan? Qaimun, wujud di situ. Jadi fansadda babut taksis, maka tertutuplah pintu taksis fil umum. Kan? Maknanya sekarang ni taksis tak boleh pakai sebab lafaz tu kulluhum mari lepas tu. Biqaulihi, tertutuplah pintu taksis dengan kata-kata kulluhum, dengan firman Allah sebab tu kulluhum. Habislah maknanya sebut kulluhum, maknanya semualah. Kemudian perkataan kulluhum pula, summa baqiya ihtimalu tafriqah. Mungkin ada kemungkinan di situ mereka sujud berbeza-beza, tafriqah. Pada sujud. Kan? Maknanya bi'an sajaduhu la fi waqtin wahidin, kan? Mungkin makna waktunya berbeza-beza. Jadi fansadda babut ta'wil. Ini taksis dah. Kan? Kulluhum taksis lah. Tapi ada boleh dia takwil lagi. Takwil tafriqah kan. Kemungkinan makna dia berbeza-beza. Jadi tertolaklah takwil ni dengan adanya kata-kata ajma'un. Biqaulihi ajma'una. Ini kita panggil pengajian usul fiqh. Maknanya kita kena tahu satu-satu. Sebab itulah Nahu tu sebab apa kita nak kuat? Sebab kita nak istinbat hukum ni. Alif lam tu apa ni, kulluhum ni ta'kid kita panggil kan. Dia makna umum ke tak umum ke kan. Yang tu kita nak tahu. Okey, habis tentang mufassar. Kemudian contoh yang baru. Ni contoh ayat Al-Quran lah. Okey, contoh dalam kitab-kitab fiqh, hukum hakam wa fi syar'iyyah. Berhubung dengan masalah ni lah masalah mufassar. Contohnya, iza qala, jika seorang berkata, tazawwajtu, aku berkahwin dengan si perempuan si pulan selama 1 bulan, syahran, dengan membayar bi asyrati darahim, 10 dirham contohnya kan. Di kaza ni maknanya beri 10 dirham. Okay, ini kita panggil macam nikah muta'ah lah kan. Maknanya ada tempoh ni sebulan. Lepas tu bayaran dia muta'ah sini berapa? Okay, kalau kita dengar perkataan tazawwaj tu, apa yang kita faham? Nikah lah kan. Bukan muta'ah kan. Nikah ke muta'ah? Nikah lah. Jadi dia zahir. Akad lah. Akad lah maksudnya. Zahir situ. Kalau muta'ah kita kena guna perkataan mata' tu. Aku bermuta'ah dengan kamu, dengan sipulan-sipulan. Kalau kita guna perkataan tazawwaja ataupun nakah tu, kan? Perkataan nikah, dia jadi nikah. So ini zahir. Lafaz ni zahir. Makna zahir ialah sekali dengar tu faham dah ini nikah. Fin nikah. Itu makna lafaz zahir. Tapi dia juga ada ihtimal illa melainkan annal ihtimal al-muta'ah qaimun. Ada kemungkinan sini makna muta'ah. Sebab apa? Sebab majas boleh kan? Majas dia sejenis perkahwinan juga, muta'ah tu. Dah dia bubuh 1 bulan sini ni. Kan? Qaimun kerana fa biqaulihi syahran. So maknanya tazawwajtu ni ada 2 makna lah. Satu nikah, kemungkinan satu makna muta'ah. Tapi dengan dia sebut syahran di sini, maka dia telah mentafsirkan lah kan? Telah mentafsirkan tazawwaj tu.
So fa biqaulihi syahran fassara al-murada. Maka orang tu telah mentafsirkan apa maksud dia dengan tazawwajtu ni. Mutakallim tu. Fa qulna hadha mut'atun. Jadi kita kata perkataan tazawwajtu ni ialah mut'ah. Dari segi makna lah. Semakna tu dari segi kerana ada syahran kan. Tapi hak sebenarnya lafaz mut'ah ialah mata'tu tadi. Ini majaz lah. Okey lagi. Walaysa binikahi. Walaysa binikahi. So maknanya kita ngaji tentang apa tadi? Mufassar kan? Mufassar. Jadi maknanya kalau masuk mahkamah nanti, kalau dia kata gini ni, kan kita nak kata, Tok Qadi nak kata mu nikah ke kamu buat muta'ah? Kan dia kata muta'ah. Sebab walaupun guna lafaz tazawwaj tu, tapi perkataan syahran sebab nikah yang asal tak boleh berwaktu kan? Kalau kita syaratkan waktu sebulan ke berapa, nikah jadi batil. Nikah muta'ah ni di permulaan Islam, di jahiliah, zaman jahiliah boleh, dan di permulaan Islam boleh. Kemudian zaman perang Khaybar diharamkan. Kemudian dihalalkan balik pada Fatah Mekah. Kemudian diharamkan balik selepas tu di tempat yang dipanggil Autas. Maknanya zaman Fatah Mekah tu juga diharamkan balik. Sehingga dah hari inilah. Okay, satu lagi tentang memahami mufassal. Daripada mufassal tu kita boleh jangkakan apa hukum dia. Walau qala, anggapan je lah ni. Kalau seseorang itu berkata, li fulanin alayya. Contohnya anak katalah, bagi si fulan. Katalah Hamizi sini kan, li Hamizi. Li fulan ni mana Hamizi? Li Hamizi, kalau dia guna li sini maknanya Hamizi tu memiliki duit. Dia tuan kepada duit. Ala di sini ni anak kena bayar. Alayya ni anak kena bayar. Maknanya bagi Hamizi ke atas aku 1,000. Maknanya anak ni wajib kena bayar 1,000 kepada li Hamizi. Ini pengakuan anak lah. Ini ikrar lah dia panggil. Ikrar. Jadi kalau dia hanya sebut gini, li fulani alayya alfun. Bila kita katakan anak ni berhutang dengan anta? Kan? So bila sama ada dalam kes jual beli ataupun kes hutang. Anak berhutang dengan anta. Kan? Hak mana sah? Jual beli ke hutang? Sini dia kata jual beli. Sebab ni min samani hadal abdi. Kan? Daripada harga ataupun qimah hadal abd. Hamba ni. So seolah-olah beli hamba Seribu. Yang ni beli benda lah, mata. Min samani hadal mata'i. Kan? Au min samani hadal mata'. So ini sudah mentafsirkan kemungkinan yang sini kan. Li fulani alayya alfun kan. Tak mungkin lagi maknanya itu dalam bab hutang. Mestilah bab jual beli. Tengok syarah dia. Faqauluhu, dan kata-kata orang yang berkata tu, dia kata alayya alfun. Ini konteks kan, nak katakan berhutang kan, itu panggil nas kan. Nas. Nas tentang dia wajib kena bayar. Fi luzum. Wajib kena bayar 1,000 alfi. Tapi ada ihtimal kan, sebab wajib kena bayar tu atas dasar apa? Dasar jual beli ke hutang. Pergi pinjam. Hutang mana pinjam lah. Dipinjam duit. Kena bayar kan. Illa anna ihtimalat tafsir batin. Sebab ada dua sini kemungkinan, maka kena ada tafsir lah kan. Illa anna ihtimalat tafsir batin. Maknanya melainkan ada kemungkinan tafsir di situ. Masih lagi baki situ, mana kekal situ ada.
Fabiqaulihi, maka dengan kata-kata dia min samani hadzal abdi, ataupun dia kata min samani hadzal mata', dia telah menerangkan apa maksud dia. Apa yang maksudkan alayya alfun. Bayyana al-murada bihi, kan? Jadi di situ berlaku pentarjihan lah. Fayatarajjahu al-mufassaru alan nas. Kan? Ini nas kan? Nas. Tapi nas pun maknanya didetailkan lagi. Mana mufassar tu lebih detail. Jadi bila bertembung nas dengan mufassar, mana nak pilih? Mufassar. Sebab tu dia kata ditarjihkan mufassar berbanding dengan nas. Hatta sehinggalah, sebab kita pilih mufassar tadi, maknanya dia kena bayar dalam bab jual beli je lah. Hatta la yalzamuhu al-malu illa inda qabdil adil. So bila kita pilih sini bab ni bab jual beli, maka kita akan kembali bab jual beli. Bila anak kena bayar? Bila barang tu anda terima. Selagi anda tak terima barang tu, anda tak pegang dia, anda tak perlu bayar. Jadi sini walaupun dia ikrar kena bayar 1,000, tapi selagi mana pembeli tu tak pegang lagi barang tu, dia tak perlu bayar lagi kan? Dia tak perlu bayar lagi. So, sebab tu dia kata hatta la yalzamuhu, sehingga walaupun dia ngaku sini kena bayar, dia tak perlu bayar sehinggalah harta tu, melainkan indal qabdi, melainkan orang tu dah pegang hamba tu, dah jadi milik dia lah, ataupun barang tu awil mata. Kerana li'anna saman, kalau kita dalam akad jual beli, saman ni harga kan, la yalzamuhu, tidak wajib diberikan, melainkan inda qabdil mabi', melainkan barang itu sudah menjadi milik pembeli, di tangan dia lah. Kalau dia tak berkuasa pada benda tu, macam mana dia nak kata hak dia? Satu lagi, wa qawluhu. Okay, ini habis satu tentang li fulani alayya. Contoh yang lain, kalau dia kata gini aja, li fulani alayya alfun, aku kena bayar 1,000 kepada si fulan ni. Zahir lah kan? Zahir tentang apa? Perkataan ala ni, ngaku. Kalau orang Arab sebut ala ni, alayya ni, mana ngaku lah, ngaku kena bayar. So kita panggil ikrar lah. Zahir pada ikrar. Okey, tapi biasanya orang bercakap ni, dia tak sebut dah duit masa kita di Malaysia ni. Kita tak bercakap dah mana saya kena bayar 1,000. Tak cakap lah 1,000 duit Malaysia. Kita tak sebut dah macam tu. Kadang kita tak sebut duit Malaysia tu sebab konteks kita, negara kita kan. Jadi nas lah maknanya, nas. Kena sambung sini maknanya duit Malaysia. Jadi ayat ni nak ceritanya, dia kena bayar RM1,000 Malaysia. So nas fi naqdil balad. Maknanya kalau masuk mahkamah, dia hanya sebut gini aja. So Tok Qadi akan putuskan mu bayar dengan duit. Kalau mu duduk di Amerika lah. Kalau perbalahan berlaku di Singapura, di Singapura. Tapi kalau dia panjangkan lagi, mana li fulanin alayya alfun tu, dia tambah pula min naqdil balad kadza. Ni dia panggil mufassar kan? So pakai maknanya walaupun kita duduk Malaysia, maknanya kita suruh bayar dolar, kena bayar dolar lah. Kan? Yatarajjahu al-mufassar 'alan nas. Jadi fala yalzamuhu, tidak wajib ke atas dia naqdul balad. So dia tak boleh, tak wajib dia membayar harga dengan bayaran itu dengan duit negeri dia. Bal sebaliknya dia kena bayar dengan naqdu, bayaran cash baladi negeri kaza-kaza lah. Maknanya duit yang dia sebut lah. Kalau Bukhara kalau zaman dulu, kalau kita Singapura, Amerika dan sebagainya. Dan dia kata wa ala hadha alladhi zukira lah, tentang mufassar kan, antara mufassar dengan nas ni dengan zahir apa semua tu, banyak contoh-contoh yang ada dalam syariat. Wallahu a'lam bissawab.